وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Terlebih dahulu suka untuk sama-sama saya mengajak kita semua buka pengajian kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita direzekikan untuk bertemu pada malam ini untuk kita menggantikan kuliah kita yang pada asalnya pada minggu lalu, dan secara malam ini pun ada guru yang tidak dapat hadir bersama dengan kita, jadi saya gantikan kuliah kita yang pada minggu lepas yang kita tidak dapat jalankan. Saya doakan semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan sekalian berada dalam keadaan yang baik, dan Alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru Masihi 2023, dan kita mendoakan mudah-mudahan berdasarkan kepada adat kebiasaan masyarakat kita, khususnya melibatkan tahun baru Masihi ini, pelbagailah perkara-perkara yang dirancang, yang diazamkan, tidaklah menjadi kesalahan atas perkara tersebut. Merancang itu lebih baik daripada kita tidak merancang, dan berazam itu lebih baik daripada kita langsung tidak berazam. Walaupun mungkin kita tidak dapat laksanakan pelbagai perkara yang mungkin belum berjaya pada tahun lepas, tetapi setidaknya kita ada merancang sesuatu dan juga kita muhasabah sesuatu. Antara perkara yang mustahak juga yang perlu kita muhasabahkan, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, adalah berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam masa yang sama, bagaimana ke arah kita nak mendapatkan hubungan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu, melainkan tidak ada jalan yang lain. Permulaannya adalah jalan ilmu. Maka di sana apa yang kita laksanakan pada malam ini merupakan salah satu daripada tuntutan yang besar, dan juga kita berusaha untuk kita menyambung salah satu daripada sunnah yang cukup besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan menuntut ilmu ini. Walaupun di sana kita dapat lihat, kalau sekiranya waktu-waktu seperti ini mungkin sahaja kita boleh mengisi dengan perkara-perkara yang lain. Saya tidak katakan perkara-perkara yang lain itu tidak bermanfaat, tetapi kita mengambil sedikit daripada waktu tersebut untuk kita memperhalusi perkara-perkara yang perlu kita semak, perkara-perkara yang menjadi kewajipan kita untuk kita perbaiki, khususnya ibadat kita kepada Allah Ta'ala, dan kita pun membincangkan tentang ibadat yang besar, iaitu berkenaan dengan solat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung kepada perkara yang seterusnya dalam perihal sunat dalam solat kita ataupun dalam sembahyang kita. Masuk kepada perkara yang kedua, iaitu berkenaan dengan perkara sunat yang ditunaikan ketika solat. Kalau saya boleh ulang semula pertemuan kita pada bulan lepas, kita telah membicarakan pada penghujungnya, selepas selesainya semua bab berkenaan dengan rukun berserta dengan huraian dan juga permasalahan, kita masuk kepada perbincangan berkenaan dengan sunat sembahyang. Maka di sana, kalau sekiranya dalam kitab yang dikarang oleh guru-guru kita ini, dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sunat yang ditunaikan sebelum daripada solat, sunat yang ditunaikan ketika solat, dan sunat yang ditunaikan selepas daripada solat. Itu pembahagian dia. Jadi kalau kita perhalusi sebenarnya, sebelum kita nak sambung ni, amalan sunat ini kita dah tahu ia merupakan satu perkara untuk memperindah, memperkemaskan, mempercantikkan sesuatu ibadat. Kalau sekiranya solat itu ada rukun yang 13, maka ditambah lagi dengan 3 perkara sunat beserta huraian ni untuk mencantikkan lagi solat tersebut, hendak menyokong di mana-mana kelompongan yang ada di dalam solat tersebut dengan perkara-perkara sunat ni.
bagi orang yang dapat merasai satu kenikmatan untuk memperhiasi solatnya, maka dia tidak akan bermudah-mudah untuk meninggalkan sunat-sunat ini. Walaupun mungkin di sana ada orang yang berbeza, dia mungkin baru pun dia mengetahui bahawa oh, yang dia buat sebelum ni hanya sunat sahaja. Tidaklah mengapa, cuma kita nak bagi faham supaya ada perbezaan perkara yang rukun, ada perbezaan perkara yang sunat. Perkara yang rukun ada implikasi yang berbeza, perkara sunat dibuat ataupun tidak dibuat ada implikasi yang berbeza. Jadi kita tak boleh samakan. Sebagai contoh, sekejap lagi pun kita akan bahaskan, ada orang mungkin dia solat subuh semula. Kita tanya sebab apa solat subuh semula? Dia terlupa untuk buat doa kunut sebagai contoh. Ia ada implikasi hukum yang besar. Dia tak sepatutnya buat begitu. Okey? Jadi untuk kita faham tentang perkara ni, sebagai contoh yang lain mungkin untuk saya tarik perhatian di awal ni, dia meninggalkan contohnya doa iftitah, tetapi dia melaksanakan sujud sahwi. Adakah betul perbuatan dia seperti itu? Adakah semua perbuatan sunat yang dia tinggalkan secara tak sengaja ataupun musolli itu meninggalkan, ataupun kita katakan sengaja ataupun tak sengaja meninggalkan perbuatan sunat, semua boleh sujud sahwi? Jadi kita kena bezakan perkara tersebut, sebab yang sunat adalah sunat, yang rukun, yang menjadi kewajipan adalah menjadi satu kewajipan. Ini untuk kita faham. Jadi perkara yang sunat sebelum daripada sembahyang kita dah cover dalam pertemuan yang lepas. Dalam kitab kita ni ada 3 lah, azan, iqamah dan juga meletakkan sutrah. Okay, kita dah bahas hari itu. Nanti kalau ada soalan kita boleh tanya. Kita beralih kepada perkara sunat yang ditunaikan ketika solat. Maksudnya tengah solat ni, tengah sembahyang. Ini perkara yang sangat penting sahabat-sahabat sebenarnya. Jangan diringankan. Kita perhalusi satu persatu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita faham. Amin. Yang disebutkan oleh pengarang kita adalah perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Boleh tengok pada skrin. Ia terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama adalah sunat ab'ad. Yang kedua adalah sunat hayyat. Maka bila ada perincian ataupun perbezaan ni, kita perlu mengetahui bahawa juga ada kesan hukum yang berbeza. Saya ulang, ab'ad dengan hayyat ini dia ada kesan hukum yang berbeza. Walaupun pada asasnya ia hanyalah benda sunat dalam solat kita, tetapi dia ada implikasi yang berbeza. Kita tak boleh samakan. Doa iftitah, sunatnya tak sama seperti mana sunatnya doa kunut. Okey? Itu kita kena faham ni. Walaupun dia dua-dua sunat, tapi dia tak sama. Okey? Ini untuk kita faham mana yang ab'ad, mana yang hayyat. Walaupun mungkin ada sebahagian kita yang mengulang dan sebagainya, tak mengapa, kita kukuhkan kefahaman kita. Kata pengarang di sini, subhanallah, sunat ab'ad ialah semua perkara yang kalau ditinggalkan, maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sahwi di akhir daripada sembahyang. Manakala sunat hayyat, dia terus bagi definisi lah ataupun kita sebutkan kefahamannya, ialah perkara yang kalau ditinggalkan ia tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Ini kerangka asasnya sahabat-sahabat sekalian. Kita tolong faham sungguh-sungguh. Walaupun saya yakin kita dah tahu tentang perkara ni, tapi kalau sekiranya ada yang baru tahu ataupun tersalah faham sebelum ni, malam ni kita dapat faham mudah-mudahan. Jadi sunat ab'ad dengan sunat hayyat, perbezaan dia adalah isu berkenaan dengan perkara tadi. Sunat ab'ad kalau sekiranya ditinggalkan, maka ia boleh ditampung. Maksud boleh di sini sebenarnya ia bukan wajib, tetapi ia boleh sunat untuk dia tampung dengan sujud sahwi. Dia bukan wajib Maksudnya sunat ab'ad kalau dia tak buat, dia boleh tampung dengan sujud sahwi pada hujung solat. Okey, nanti kita akan hurai. Tetapi sunat hayyat, beza dia ataupun sunat hayyah ni, beza dia apa di situ? Kalau sekiranya ditinggalkan, ia tidak membawa ataupun sebenarnya tak boleh sujud sahwi. Ni benda mustahak ni saya nak sebut. Jadi kita buat kesimpulan awal, tak semua perbuatan sunat membolehkan seseorang itu sujud sahwi kalau sekiranya kita meninggalkan dia. Saya ulang. Tidak semua perbuatan sunat membolehkan kita sujud sahwi jika kita meninggalkan perbuatan sunat tersebut. Kerana dia ada perbezaan antara ab'ad dengan hayyat. Okey? Ini untuk awal dulu faham. Faham tentang perkara ni sangat membantu pada perbincangan sebelum ni. Okey? Kata pengarang lagi, jika kita akan jelaskan berkenaan dengan sujud sahwi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya di akhir perbahasan mengenai amalan-amalan sembahyang. Sekarang kita akan mula memperkatakan
beberapa sunat abaat kemudian diikuti dengan sunat hayat. Ni metod guru kita menulis kitab lah. Ada setengah dia turun asing, ada setengah dia bagi takrif-takrif tu. Jadi kita faham tadi sunat hayat ataupun sunat abaat dan sunat hayat adalah benda yang berbeza, implikasi hukum yang berbeza. Sunat abaat adalah perkara-perkara yang kalau sekiranya kita tinggalkan maka dituntut untuk kita sujud sahwi. Adapun kalau sekiranya sunat hayat kita tinggalkan, maka sebenarnya kita tidak boleh sujud sahwi. Okey, clear kat situ. Ke ada awal-awal ni nak tanya soalan? Kalau nak interrupt boleh, tak ada masalah, kita terus dua hala. Sebab saya pun hanya nampak wajah saya sahaja di sini. Saya tak nampak muka sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bersama dengan kita lah. Okey, Masya-Allah, dan saya nasihatkan supaya jaga adab sebaik mungkin sebab kita dalam majlis ilmu. Okey, Masya-Allah. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Maka kita pergi kepada sunat abaat. Kita faham tadi, sunat abaat adalah perkara-perkara sunat yang kita laksanakan dalam solat. Jika kita tinggalkan perkara tersebut, maka sunat untuk kita sujud sahwi. Ini untuk kita faham. Jadi pengarang kita masukkan yang pertama ni dalam mazhab Syafi'i adalah disebutkan di sini tasyahud awal. Okey, bahasa kita biasanya di negara kita lah, kita biasa sebut tahiyat awal. Okey, kita sebut tahiyat awal. Maka kita faham di sini awal-awal kita sebut dah, okey, tahiyat awal. Maka tahiyat awal itu kalau sekiranya kita tinggalkan, maka sunat tak untuk kita sujud sahwi? Hukum dia sunat sebab dia sunat abad. Macam tu. Okey, kalau sekiranya kita tak sujud sahwi pun solat kita tetap sah. Itu nak sebut awal-awal tadi, ia hanya perbuatan sunat. Saya gunakan istilahannya tu bukan nak meringankan perbuatan itu, tetapi nak bagi faham hukum. Okey, jadi tasyahud awal kata pengarang ialah tasyahud yang dibaca ketika duduk yang tidak disudahi dengan salam. Itu takrif dia. Tasyahud awal adalah bacaan yang kita baca pada saatnya tidak disudahi dengan salam, iaitu duduk di penghujung rakaat kedua bagi solat zuhur, asar, maghrib dan juga isyak, di mana disunatkan membaca tasyahud pada ketika itu. Okey, maka dalam solat zuhur, asar, maghrib dan juga isyak pada rakaat kedua ada tasyahud awal. Sekali lagi hukum dia sunat. Kalau kita tak buat pun tak jadi masalah kepada keabsahan solat kita. Solat tetap sah sebab hukum dia sunat. Dalam hadis ada perbincangan berkenaan dengan perkara ini, menyebutkan bahawa berkenaan dengan seorang lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya, yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Abi Dawud, sabda Nabi SAW apabila mengajar orang tersebut, Nabi sebutkan bahawa apabila kamu telah duduk, fa idza jalasta fi wasati solah, apabila kamu telah duduk sampai di pertengahan daripada solat, maka di sana tetaplah sebentar ataupun duduklah kamu sebentar pada saat tersebut. Pada saatnya peha kamu yang kiri, maksudnya duduk dalam keadaan yang kita katakan posisi yang kita mengaji sebelum ini, iaitu duduk antara dua sujud yang kita bahaskan itu. Dan bacalah dalam keadaan tersebut adalah bacaan tasyahud disebutkan. Summa tasyahud disebut dalam riwayat. Maka anjuran untuk membaca tasyahud ini ada riwayat dalam hadis. Okey, Nabi sebut pertengahan daripada solat. Maka pertengahan daripada solat, maka adanya di sana zuhur, asar, seterusnya maghrib dan juga isyak. Ni dalil dia. Okey, mazhab Syafi'i ambil dalil ni walaupun ada beberapa dalil yang lain berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian berikutnya kita tengok di bawah, dalil yang menunjukkan bahawa tasyahud awal ini adalah sunat, bukan fardu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebahagian fiqh haji ni ada sebahagian dia bagi dalil dan sebahagian tak bagi dalil. Dan juga dalam hadis Muslim, iaitu hadis yang sahih, Nabi SAW apabila mendirikan solat zuhur dan baginda telah meninggalkan pada saat itu duduk tasyahud itu, bacaan tasyahud itu, maka baginda menyempurnakan sembahyangnya. Baginda Nabi sujud dengan 2 kali sujud. Dengan maksud di sini Nabi buat sujud sahwi. Okey, tapi kita nak faham hadis ni macam mana? Nak menyatakan bahawa ia merupakan sunat abaat sebab apa? Tengok tindakan Rasulullah dalam hadis yang sahih ni. Nabi sujud sahwi. Kalau sekiranya Nabi tak sujud sahwi, maka dia tak termasuk dalam sunat abaat. Untuk kita faham, sebab sunat abaat adalah sunat yang terikat dengan isunya bila kita meninggalkan, maka sunat untuk kita sujud sahwi. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal. Nabi SAW meninggalkan, ataupun kita sebutkan Nabi tidak lakukan di situ.
dengan beradab kepada Rasulullah, bukan Nabi seorang yang bahasa saya untuk bagi faham, bukan disandarkan pada Rasulullah, maksudnya nak bagi faham sahaja, Nabi pelupa. Bukan. Sesekali tidak. Allah Azza wa Jalla menentukan perkara tersebut terjadi kepada Rasulullah supaya di sana adanya hukum. Sebab Nabi bawa hukum. Okey? Jadi kalau sekiranya ia tak berlaku, maka tak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Maka Nabi tak laksanakan perkara itu. Kemudian Nabi SAW sujud sahwi untuk kita katakan menampung semula kelupaan bagi kita sebutkan ataupun ketidak Nabi yang tak lakukan tasyahud awal tadi. Ini dalil kepada kita tasyahud awal merupakan sunat arba'at yang pertama. Okey, clear untuk kita faham di situ, mudah sebenarnya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya walaupun tak ada dalam kitab kita, sebenarnya ada perincian lagi, nanti saya akan buat kesimpulan pada hujung dia. Tapi tuan-tuan ambil perhatian, nanti nampak perbezaan dia. Yang kedua, ada perbincangan berkenaan dengan selawat ke atas Nabi SAW. Okey. Tapi kalau tuan-tuan tengok sebahagian daripada kitab, ada yang menyebutkan bahawa sunat arba'at yang kedua adalah duduk semasa tasyahud awal. Tapi kita ni masuk yang ketiga, tak mengapalah. Sama je, tak ada jadi isu. Selawat kepada Nabi SAW semasa tasyahud awal merupakan sunat arba'at. Disebut di situ ia juga merupakan sunat yang kalau ditinggalkan perlu kepada melakukan sujud sahwi. Okey, maksudnya semasa tasyahud awal kita tak baca pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak baca. Jadi sunat untuk sujud sahwi. Bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah tadi dah menjadi satu sunat lah. Kemudian selawat kepada Nabi itu merupakan sunat yang kedua di dalam sunat arba'at. Kan? Kalau perasan ni kita nampak banyak manfaat, banyak pahala berganda sebenarnya masuk satu persatu bila kita laksanakan. Yang ketiga adalah duduk untuk membaca tasyahud awal. Kata pengarang di sini, ini bermakna ketiga-tiga perbuatan di atas adalah tiga perkara sunat yang berasingan. Sunat duduk, sunat membaca tasyahud pada tempatnya, dan seterusnya sunat berselawat kepada Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat sidang jemaah sekalian, kita dapat lihat di situ sebenarnya semasa rakaat kedua solat zuhur, asar, maghrib dan isyak terhimpunnya kita sebutkan pelbagai perkara sunat yang boleh disempurnakan. Paling tidak ada 3 kat situ. Tasyahud awal, duduk pada saatnya tasyahud awal itu, seterusnya selawat kepada Nabi SAW. Ini merupakan kita sebutkan satu perkara yang kadang-kadang kita bila kita tak perhalusi, kita tak dapat rasa bila solat kita sebenarnya. Pahala itu sampai bila kita buat. Walaupun dah diprogramkan seperti itu, tapi bila kita faham, oh maka tasyahud awal ni merupakan satu tuntutan, ada pahalanya di situ. Kita sempurnakan. Seterusnya duduk, satu perbincangan. Seterusnya selawat kepada Nabi, walaupun ia merupakan sunat, ia menyempurnakan lagi sunat-sunat yang tadi. Subhanallah. Betapa mulianya berkenaan dengan solat walaupun dalam keadaan kita duduk sementara itu sahaja. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Maksudnya kita dah mengaji dulu. Dalam rukun solat adanya kita membaca tasyahud akhir sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi selepas daripada itu ada sunat arba'at di situ. Yang keempat dalam kitab ni, iaitu selawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu ia merupakan satu tuntutan, iaitu kita sebutkan sunat arba'at dalam solat kita. Dalam arti kata lain, kata pengarang, disunatkan berselawat ke atas keluarga Nabi selepas membaca tasyahud, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seterusnya kita wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ketika duduk untuk tasyahud akhir dan berselawat ke atas Nabi SAW, lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebutkan dalam tajuk sebelum ini. Sebab itu masuk dalam perbincangan berkenaan dengan rukun. Jadi rukun itu memang kita sebutkan diapit erat dengan sunat-sunat yang pelbagai untuk menyempurnakan rukun bagi solat tersebut. Itu tujuan kita mengaji. Okey, orang yang dia solat dengan dia hanya solat begitu sahaja tanpa dia merasai tentang kedudukan yang ini perihalnya sunat, tuntutannya seperti ini, yang ini rukun, tuntutannya seperti ini, kita dapat memperindahkan lagi solat kita dan mudah-mudahan perkara itu membantu untuk khusyuk. Bukan semata-mata kita baca sahaja. Baca, faham, hayati itu satu benda yang kita sebutkan berbeza. Okey, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam beberapa jalur periwayatan,
bahawa memang pada solat ni setiap daripada gerak-geri kita itu merupakan pengampunan dosa. Dihimpun oleh Allah Ta'ala pada saatnya kita qiyam, dosa tersebut di belakang pundak kita. Seterusnya bila kita rokok, sujud dan sebagainya telah diprogramkan pun dosa itu turun dan turun dan turun. Subhanallah. Kita hamba yang melakukan dosa. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang mencipta sistem untuk kita katakan mengampunkan dosa kita balik kepada dia. Nampak? Itu tanpa kita sedar. Sama ada kita sedar ataupun tidaklah, saya sebut secara umum, tanpa kita sedar. Bila mana kita solat lah, tapi sebenarnya diprogramkan untuk diampunkan hamba tersebut. Masya Allah. Ni benda yang patut kita perhalusi lah, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Selesai. Itu yang keempat. Seterusnya, yang kelima adalah membaca kunut ketika iktidal. Di rakaat kedua pada solat subuh dan di akhir solat witir selepas separuh daripada bulan Ramadan. Yang tak berapa lama lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita. Dan juga ketika iktidal di rakaat yang akhir pada mana-mana solat yang dibaca kunut nazilah. Nampak ada perincian dalam kitab kita ni. Isu yang kelima ataupun tuntutan yang kelima dari sunat aba'ad adalah membaca kunut ketika iktidal. Kunut itu sunat aba'ad. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain kita tak bahas. Okay? Kalau ada yang kata tak nak buat dan sebagainya, kita tak bincang di situ. Ini dalam mazhab Syafi'i. Okay? Maka kita nak faham bahawa kunut kunut merupakan sunat aba'ad yang kelima, kalau dah turutan dalam kitab kita ni, yang dilaksanakan pada ketika mana? Pada saatnya iktidal semasa solat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Kita baca doa kunut dekat situ. Okay? Seterusnya dibaca pada separuh yang akhir bagi solat witir pada bulan Ramadan. Okay? Itu dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya yang ketiga adalah kita sebutkan kunut yang dibaca pada saatnya kunut nazilah. Okay? Ini yang disebutkan oleh guru kita. Kata Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW sentiasa membaca kunut pada sembahyang subuh sehingga Nabi SAW meninggal dunia. Ini dalil yang jelas. Mazhab Syafi'i ambil dalil ni. Nabi membaca doa kunut sampailah Nabi SAW wafat, kata Anas. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih pastinya, Anas menyatakan bahawa dia telah ditanya adakah Nabi SAW membaca kunut pada sembahyang subuh. Nampak orang lain tanya pada Sayyidina Anas, sebab Sayyidina Anas ada info, ada maklumat tu. Tanya berkenaan dengan adakah Rasulullah ni baca kunut semasa solat subuh. Anas bin Malik menyebutkan bahawa ya. Kemudian ditanya lagi apakah kunut itu sebelum daripada rakaat. Anas bin Malik menyebutkan Nabi menceritakan bahawa selepas sedikit daripada rakaat. Maksudnya semasa kita iktidal, rakaat yang kedua. Okey, itu ada perbincangan. Guru kita letak nota di situ. Maka kita nak faham di sini kunut merupakan sunat aba'ad juga. Kata pengarang di situ, kunut yang disunatkan ini boleh dilakukan bermula dengan memuji Allah Ta'ala dan juga berdoa kepadanya dengan apa sahaja yang dia mahu seperti mana dinyatakan dalam perkara tersebut. Okay? Maksudnya kita doa seperti mana yang ada yang kita bacakan pada saat ini, ia merupakan satu bacaan yang baik dan juga ada sumbernya. Okay? Disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sekiranya dalam perihal kunut, maka dibaca Allahumma ghafirli ya ghafur, itu juga merupakan satu bacaan yang boleh dibaca pada kedudukannya. Tetapi yang sempurna adalah iltizam dengan doa yang dibaca oleh Nabi SAW sendiri. Nampak? Guru kita bagi solusi. Jadi apa riwayat yang Nabi SAW baca, itulah yang kita baca pada saat ni sebenarnya. Okay? Kemudian disebutkan oleh dalam Imam Abu Daud menyatakan bahawa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ini cucunda Nabi SAW, yang pertama disebutkan bahawa Rasulullah mengajar aku, kata Hasan, beberapa kalimah yang aku bacakan pada setiap daripada solat witir aku. Tu yang dibaca. Okay? Dibaca Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikni fima a'tait, wa kini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini yang kita baca pada saat ni. Okey, jadi bacaan ini diajar oleh Nabi SAW kepada cucunda Nabi SAW dan beliau beritizam untuk membaca kalimah-kalimah ataupun doa tadi secara berterusan. Okey, apabila diwasiatkan kepada Nabi.
Cuma kita nak tegaskan di situ, hukum dia sunat. Dalam perihal solat berjemaah, dia ada sedikit tambahan di situ. Kalau imam laksanakan kunut, hukum atas kita, kita boleh tinggal. Bukan nak suruh tinggal, hukum. Tapi kalau imam tidak melaksanakan kunut, kita boleh buat kunut. Dengan syarat, sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua, kita mesti selesaikan kunut kita. Saya biasa bagi contoh, tuan-tuan solat di negeri-negeri ataupun negara yang tidak ada kunut subuh. Jadi, kita sebutkan imam tak laksanakan kunut. Maka boleh tak kita nak buat kunut? Jawab dia boleh, dibaca dengan sangat ringkas. Kemudian kita berlalunya solat tersebut. Ini ikut semula pada tuan imam. Okay, itu dalam solat berjemaah. Cuma penekanan di sini, kunut merupakan sunat hayyiat yang memang diamalkan oleh Rasulullah. Dengan kita baca tadi sebenarnya, merupakan satu doa yang begitu indah untuk permulaan daripada hari sebenarnya. Cuba tuan-tuan pahalusi tu. Tengok maksud dia. Kalau belum pernah baca sepanjang hidup, malam ni boleh baca seperti mana ada daripada skrin. Itu maksud doa kunut yang kita baca dan juga boleh hafal sebenarnya pelan-pelan. Okey? Selesai. Imam disunatkan membaca dengan lafaz jamak. Okey, sebab itu dibaca Allahumma hdina, tak baca Allahumma hdini dan seterusnya. Okey, kata dalam mazhab Syafi'i, sunat imam membacanya dengan lafaz yang jamak, dengan yang ramai. Okey. Sedikit tambahan di situ bila sebut berkenaan dengan imam ni. Dalam kitab kita tak ada. Adakah kunut ini dibaca keseluruhannya secara kuat? Macam mana kedudukan dia? Adakah dibaca secara keseluruhan dia baca yang kuat, baik imam ataupun kita yang solat sendirian, khususnya imam lah? Jawabnya dalam mazhab Syafi'i, memang ada perbezaan pendapat ulama berkenaan dengan lafaz amin pada kedudukannya kunut tersebut. Okey. Maksudnya dibaca kuat dan juga dilafazkan amin. Dibaca kuat adalah pada Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya sampailah fa innaka taqdi. Itu dibaca. Maksudnya itu kita baca secara perlahan. Sebab itu doa sebenarnya doa pada diri sendiri. Okey. Itu doa dibacakan pada diri sendiri. Sebab tu sebahagian daripada masjid ada imam baca kuat terus sampai habis. Ada sebahagian imam baca separuh sahaja, selebihnya kita sambung sampailah tabarak rabbana wa ta'ala dan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maka kita nak sebut benda tu memang ada perbincangan. Isu amin pun sama. Dalam solat berjamaah, sunat untuk bila imam baca Allahumma hdina fiman hadait, amin kita lafazkan di belakang, tetapi tak sampai akhir. Sampai kita sebutkan bacaan yang kita bacakan tadi yang sendirian punya, maka hendaklah dibaca secara perlahan. Tapi kalau sekiranya keseluruhan dibaca kuat pun tak ada masalah. Okey? Wallahu a'lam. Ada hadis Ubay bin Ka'ab bawah tu berkenaan dengan kunut pada bulan Ramadan. Maksudnya itu dalam riwayat pun ada. Seterusnya daripada riwayat Abu Hurairah, apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya dari rakaat, maka pada solat subuh 2 rakaat, maka Nabi SAW akan mengangkat tangannya. Nampak Abu Hurairah pun rekod doa berkenaan dengan kunut Rasulullah ni. Bila nampak keadaan Rasulullah solat seperti itu, dibaca Allahumma hdini fiman hadait. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hukum berkenaan dengan tangan, jawabnya adalah sunat untuk kita angkat tangan. Okey, sunat untuk kita angkat tangan. Adakah dikira sebagai perbuatan yang makruh kerana tidak sama seperti mana perihal solat? Maka kita jawab perkara itu secara khusus, adanya mengangkat tangan pada keadaan tersebut. Tapi kalau bukannya satu benda yang wajib. Okey, itu berkenaan dengan kunut. Okey, pengarang kita letakkan itu tajuk yang terakhir, maksudnya dari sudut sunat aba'ad ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab lain, kunut ni pun ada perincian dia. Syarat dia antaranya kita sebutkan berdiri semasa kunut. Okey, itu juga syarat. Maksudnya sunat aba'ad, berdiri semasa kunut. Okey. Seterusnya membaca salawat Nabi kita dah sebutkan tadi pada kunut. Itu antara tambahan dia lah. Setengah kitab dia letakkan ada 20 sunat aba'ad. Membaca doa kunut dan berdiri pada ketika membacanya. Dua lah sunat aba'ad. Seterusnya membaca selawat ke atas Nabi dan doa yang kunut kita sebutkan kunut itu secara berdiri. Dah 4 lah. Okey, ini sunat aba'ad ni. Dia tak ada dalam kitab tapi dirincikan. Seterusnya yang 5 ke 6 adalah memberikan salam kepada Nabi dan doa kunut ketika berdiri membacanya. Maksudnya berdiri itu merupakan sunat.
7 dan 8 adalah membaca selawat kepada keluarga Nabi dan berdiri ketika membacanya. Nampak? Dia sambung. Maksudnya syarat untuk berdiri dan berdiri tersebut. Okay, kecualilah pada kedudukan orang yang uzur dan sebagainya. 9 dan 10 mengucapkan salam kepada mereka yang berdiri ketika membacanya. Seterusnya membaca selawat ke atas Nabi SAW dan kunut itu dalam keadaan berdiri ketika membacanya. Okay, selawat tu pun jadi kita sebutkan sunnah abaat, tapi berdiri itu juga menyokong rukun tersebut. Sampailah yang terakhir 19 dan 20 iaitu selawat kepada keluarga Nabi dalam keadaan tasyahud akhir dan duduk pada ketika membacanya. Okey, ini berkenaan dengan sunat abaat di dalam solat kita. Bila kita tinggal satu tuntutan untuk kita sujud sahwi. Tapi kalau sekiranya kita sebutkan kita tak laksanakan pun, solat kita tetap juga sah pada keadaan tersebut. Okey, wallahu a'lam. Dalam kitab saya ni ada beberapa fawaid yang lain, tapi tak sesuai untuk saya huraikan. Sebab itu dalam solat berjemaah juga banyak perincian je. Tapi setidaknya kita dapat kerangka di situ. Soalan dulu untuk sunat abaat ini. Sila sahabat-sahabat sebelum kita masuk sunat hari yang banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, masa nak baca kunut tu nak baca bismillah ke tak payah terus baca Allahumma dini? Tak ada dalam riwayat setahu saya adanya bacaan bismillah. So kita baca terus Allahumma. Okey, lagi satu, masa kita angkat tangan tu kita nak pandang tapak tangan ke pandang tempat sujud? Ulama berselisih pendapat pada kedudukannya kita dalam perihal berdiri ketika solat dalam keadaan kita membaca kunut. Pada asasnya apabila kita berdiri, kita melihat kepada tempat kunut, tempat sujud maksudnya. Bila kita berdiri, kita akan lihat kepada tempat sujud, betul? Okey. Kita tak disunatkan untuk tengok tempat lain, tempat sujud. Adapun pada ketika kita berkunut, dalam saat kita berdiri tersebut, ada beberapa pandangan perbincangan lah, sama ada kalau sekiranya kita lihat di situ, praktikalnya adalah kita lihat kepada tapak tangan kita. Sebab lazimnya kedudukan tapak tangan ni sebenarnya rapat. Okay? Maka dari sudut kita lihat itu, subhanallah, maka menjadi satu perkara yang mustahab untuk kita berdoa dengan kita melihat kepada satu tempat tempat kita meminta itu. Okay? Tapi ia bergantung kepada orang juga sebenarnya. Sebab setengah daripada orang dia angkat tinggi, ada setengah orang dia angkat rendah. Saya melihat perkara ni fleksibel, kedua-duanya pun boleh. Sebab kita bila kita melihat tempat sujud pun masih lagi kita fokus ke bawah, bukannya kita melihat kepada tempat yang lain. Wallahu a'lam. Itu pada kadar yang saya tahu. Okey, doa kunut. Dan perihal adab sebenarnya bila kita berdoa, kalau sekiranya dalam kitab-kitab adab, maka melihat kepada tapak tangan itu ada satu tuntutan, ada juga satu tuntutan untuk kita memandang ke langit. Walaupun pada hakikat tersebut bukanlah kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada di langit. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tetapi kita sebutkan bila adab kita meminta kita daripada bawah dan memberi itu suatu perkara yang di atas daripada orang di bawah itu. Okey, jadi kunut itu saya melihat kepada sebenarnya diangkat dalam perihal adab pada kadar yang kita angkat di atas daripada dada kita. Jangan diletak bawah-bawah, itu lambang kesuruhan. Okey, wallahu a'lam. Soalan yang baik. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. So nak tengok pada tapak tangan boleh, nak tengok pada tempat sujud pun boleh di situ. Lain. Ustaz. Sila, Fan. Nak tanya, nak confirmkan balik. Maknanya doa kunut ni kalau kita tak baca, tertinggal, dia adalah sunat abad kan? Betul. Dan kita kena sujud sawi lah sepatutnya. Sunat. Tapi kalau kita sunat untuk sujud sawi. Tapi kalau kita terlupa juga untuk sujud sawi, sembahyang kita tetap sah juga kan? Betul. Betul. Saya ulang. Untuk pengukuhan. Bila kita bincang bab berkenaan dengan sunat, apa jadi sekalipun, kalau kita tinggalkan ataupun kita lupa ataupun sengaja kita tinggalkan, solat kita tetap juga sah. Sebab dia bukan rukun pada asasnya. Okey, tapi dia ada tambahan. Kalau sekiranya solat berjemaah, dia ada tambahan. Maksud tambahan saya tu, isu berkenaan dengan sunat abaat ni, contoh imam sujud sahwi, wajib kita sujud sahwi ikut imam.
Itu ada perbincangan dalam solat berjemaah. Tapi yang asasnya dalam solat biasa, kalau sekiranya kita meninggalkan mana-mana sunat abaat, maka di sana solat kita tetap juga sah sekalipun kita lupa buat sujud sahwi ataupun kita tak nak buat. Kita tak buat pun. Kita ingat nak sujud sahwi dan kita tahu hukumnya sunat sujud sahwi pada kedudukan yang tinggalkan sunat abaat. Tapi kita tak buat. Solat kita tetap juga sah, cuma dia ada kecacatan kerana sujud sahwi itu menyempurnakan semula kita katakan sunat abaat yang kita tinggalkan tadi. Dia seakan-akan menampal semula. Okey, dia bukan menggantikan dia tak menggantikan. Ada saya pernah kuliah muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tanya kalau sekiranya kita meninggalkan rukun, sebagai contoh kita solat 4 rakaat tapi kita buat 3. Kita ambil 3 tersebut pun jadi masalah lah. Dia kata saya sujud sahwi Ustaz. Saya kata sujud sahwi tu apa kaitannya? Kata sujud sahwi dalam kedudukannya seakan-akan dia faham sujud sahwi tu menggantikan rukun-rukun yang tak sempurna tadi. Mana boleh? Sujud sahwi bukan menggantikan rukun yang tak sempurna, dia hanya tambah pada kelompongan-kelompongan yang ada tadi. Jadi kesimpulannya sunat abaat apapun keadaannya, kalau sekiranya kita tinggalkan, sunat sekali lagi kita buat, maksudnya kita sujud sahwi tu kalau tak buat pun solat kita tetap juga sah. Okey, satu penting awal saya sebut, beza perkara sunat dan juga perkara yang menjadi rukun dalam solat. Sebab dia ada implikasi hukum. Seterusnya perkara sunat pula ada pecahannya 2, sunat abaat dan juga sunat hayat. Sunat abaat kalau tinggal, sunat sujud sahwi. Okey, itu cara dia untuk mudah faham. Sifir tu kena adalah pada kita. Okey, jangan kita tinggalkan tasyahud awal, kita sembahyang semula. Tak perlu. Okey, sebab dia sunat abaat. Okey, bukan maksud kita tak payah buat, tapi supaya kita faham hukum di situ, sahabat-sahabat. Wallahu a'lam. Soalan lain, soalan yang baik tu untuk pengukuhan. Terima kasih. Baik. Ustaz, lagi satu Ustaz, nak tanya. Kenapa dekat Mekah doa kunut tu jadi amalan Rasulullah kan? Tapi bila kita pergi Mekah, kita dapati sembahyang subuh tu tidak dibaca doa kunut. Kenapa mereka tak ikut seperti Rasulullah buat sebenarnya? Masya-Allah. Soalan yang baik. Allahu Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya suka pergi kepada perkara yang asas untuk kita faham. Sahabat-sahabat sekalian, perkara yang dibuat oleh Nabi SAW, kalau sekiranya Nabi buat, dia tidak semestinya menjadi tuntutan untuk kita buat. Saya sebut secara umum untuk faham. Benda yang Nabi buat tidak semestinya menjadi satu tuntutan ataupun wajib untuk kita buat seperti mana Nabi buat. Pertama. Kemudian, benda yang Nabi tinggal tidaklah menjadi satu perkara yang wajib juga kita tinggal pada keseluruhannya, ataupun kita tak boleh buat tentang perkara yang Nabi tak buat. Ini sifir untuk kita faham. Okey. Jadi, walaupun pada asasnya Nabi melaksanakan kunut subuh, tetapi secara pergi kita mendalam sedikit, ulama ada berbeza pandangan kepada dalil, maksud saya hadis berkenaan dengan kunut subuh itu. Dalam perbincangan mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu menjadi satu hukum sunat kerana hadis tadi. Okey. Tetapi dalam pandangan mazhab lain, mereka menyatakan bahawa itu merupakan bukan kunut subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu merupakan kunut nazilah. Jadi kita sebutkan ada perbezaan pandangan di kalangan para alim ulama tentang sesuatu perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan hikmah dia ada tafsiran yang berbeza. Okay, jadi bila kita tak kisahlah kita pergi Mekah ke, tak payah pergi Mekah pun tak pun, sebab maksud saya dekat Malaysia pun ada tempat yang memang tak buat. Okay, ada tempat yang memang tak buat. Adakah mereka salah? Kita tak kata mereka salah. Kita tak menyalahkan mereka dan mereka juga sebenarnya tak boleh menyalahkan kita yang buat. Sebab itu di setengah masjid, imam tak baca kunut tapi dia sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri sahaja. Dia berdiri sahaja. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada perbincangan. Untuk orang yang tak ingat ataupun tak hafal doa kunut, dia berdiri itu pun menjadi sunat. Walaupun solat sendirian. Okey, jadi saya nak terangkan bahawa dia ada perbezaan dalam pendapat mazhab yang muktabar berkenaan dengan isu kunut tadi. Jadi kita harmonikan kedudukan tersebut. Mereka pun betul, kita pun betul juga. Tak jadi masalah pun tentang perkara itu. Jadi kalau kita solat berjamaah, imam tak laksanakan kunut, kita boleh kunut. Nampak cara ulama bagi hukum? Jelas lah.
Okey, dalam solat berjemaah, bila imam kita tak laksanakan kunut, kita boleh baca kunut dengan syarat kita tidak boleh ketinggalan dengan tuan imam pada kedudukannya sebelum daripada imam angkat kepala daripada sujud yang pertama pada kedudukan itu. Kalau kita mahir dan kita baca pun doa kunut tu tidaklah sempurna, kita baca Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait pun boleh pada 2 ayat, 3 ayat tersebut, kemudian kita kejar balik tuan imam pun tidak jadi kesalahan. Dalam solat berjemaah. Okay? Tapi kalau kita tak laksanakan pun, solat kita tetap juga sah. Dalam mazhab Syafi'i dah ada kaedah dia. Imam buat, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita boleh buat. Itu berkenaan dengan doa kunut. Wallahu a'lam. Harmoni kan? Supaya mudah di situ. Jangan terlampau ekstrim. Orang lain buat, kita katakan dia tak sama seperti mana sunnah. Ataupun orang lain tinggal, kita kata tak sama dengan sunnah. Tak. Kalau dalam perbincangan ni, kedua-duanya betul. Okay, wallahu a'lam. Itu rahmat bagi agama kita. Soalan yang baik. Terima kasih. Ada yang lain? Sila. Kalau tak ada, kita lanjutkan berkenaan dengan sunat hayat. Kata pengarang di sini adalah sebagaimana yang telah disebutkan bahawa sunat hayat adalah ataupun sunat hayat adalah sunat sembahyang yang sekiranya ditinggalkan tidak disunatkan. Itu kena ada bold. Tuan sahabat-sahabat ada kitab boleh bold. Tidak disunatkan menampung sebahagian daripada dengan sujud sahwi. Okey, dia berlainan dengan sunat abaat. Tidak masuk di situ sebenarnya lebih mudah faham tidak boleh. Okey, kita tak boleh gantikan dengan sujud sahwi. Kita sama sekali tidak boleh gantikan dengan sujud sahwi. Itu terjemahanlah, tak apa, tak ada masalah. Tapi nak bagi faham, tak ada sujud sahwi. Tak boleh buat. Kalau nak sujud sahwi, isu tadi. Okey, 5 kita katakan sunat abaat tadi. Dalam setengah pembincangan ada 20. Saya ada perincian dia. Sebahagian daripada kita letakkan 7. Okey. Jadi sunat hayat tidak ada kaitan dengan sujud sahwi. Kita buat, kita dapat pahalanya di situ. Bila kita tak buat, maka tidak boleh kita ganti dengan sujud sahwi. Kita pergi sedikit. Yang pertama, kesimpulan ni, dia ada kesimpulan tuan-tuan, tapi dalam sebahagian daripada kitab, sunat hayat ni lebih daripada 40 sunat ada. Lebih daripada 40 sahabat-sahabat. Dalam kitab kita ni pun salah saya berbelas. Ke tak sampai. Dia ringkas je lah. 8. Berbelas. Okey, dalam sebahagian kitab ada 40 sunat hayat ni. Kita lihat sedikit. Pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rokok dan juga bangkit daripadanya. Okey, maksudnya kita angkat tu. Allahu Akbar. Kita angkat ni, dia bukan sunat abaat, dia bukan rukun, dia merupakan sunat hayat. Okey, kita angkat, bukan sebutan Allahu Akbar. Saya dah ulang itu dalam bab rukun, sebutan itu rukun sebutan. Angkat tangan tu. Jadi kalau kita buat kesimpulan mudah untuk faham, bukan nak suruh buat. Kita masuk berdiri, kita sebut Allahu Akbar tu setangan macam ni. Sah solat kita? Solat sah. Kaedah yang saya bagi tahu awal tadi. Okay, yang penting kita sebut Allahu Akbar, tangan tu letak kat sini. Tak ada pun kita angkat. Sama ada kita malas, ataupun kita sebutkan kita tak nak buat, ataupun kita sebutkan kita katakan kita memang tak buat lah. Tadi kita tahu kedudukannya kita nak buat. Okay, tapi kita saja tak buat. Kedua-duanya kita sebutkan tak ada isu. Yang penting rukun tu disempurnakan. Kerana dia merupakan sunat hayat apabila kita mengangkat tangan. Bila ulama bahas tentang perkara ni, didetailkan lagi. Kaedah untuk kita buka tu macam mana, ataupun angkat tu macam mana. Tengok, dalam kita ada. Caranya adalah dengan mengangkat kedua tapak tangan dalam keadaan menghadap kiblat. Nampak sahabat-sahabat? Bila angkat ni, angkat macam ni. Dia bukan angkat macam ni. Okay, walaupun nampak macam benda ni benda basic. Saya yakin tuan-tuan, sahabat-sahabat semua dah biasa. Tapi kita perhalusi dan juga boleh sampaikan pada saudara-saudara kita. Dalam ketanggungan kita, khususnya juga anak-anak kita. Kadang-kadang betul itu, dibetulkan itu sejak daripada kecil. Dia bukan angkat macam ni. Dia angkat dia macam ni. Menghadap sedikit kepada kiblat, terbuka sedikit jari-jarinya. Ni dalam mazhab Syafi'i. Dan seterusnya, kedua-duanya adalah bertentangan dengan cuping telinga sambil menjadikan kedua tapak tangan terbuka, iaitu tidak meletakkan kepada hal keadaannya kain di atasnya. Maksud kita tak angkat tu dengan benda yang lain. Jadi dia angkat begini. Sampai mana? Dia selaras dengan cuping telinga kita. Kalau nampak lah saya punya muka saya. Dia angkat di sini. Kalau perasan, sekejap lagi pergi tengok cermin. Bila kita angkat, dia automatik sama. Itu sebahagian daripada guru saya bagi kaedah. Sebenarnya kalau kita angkat betul-betul nak bagi pada bahagian dia, dia akan sampai.
Okey, dia bukanlah kita letak pembaris di situ, kecuali memang kita tak nak angkat. Maksud kita angkat macam ni je. Tapi bila kita angkat, dia memang macam ni. Dalam mazhab Syafi'i macam ni. Dan juga jangan kita pelik dengan tindakan yang mazhab lain, mereka angkat sebahagian sikit sahaja dan sebagainya. Tak mengapa. Cuma kita sebut dalam mazhab Syafi'i kaedahnya begitu, ada pendetilan sedikit, dicondongkan sedikit jari jemari kita ni, okey, ke arah daripada kiblat. Okey, bukan straight lurusnya tu, sedikit macam tu, menghadap kepada kiblat. Dan tambahan je tu sementara saya ingat, menghadap kepada kiblat ni merupakan juga sunat hayat pada perbuatan-perbuatan tertentu. Kita meluruskan kaki kita sebagai contoh. Sementara saya ingat ni lah. Okay, takut nanti kita tak boleh bahas. Kalau kaki kita macam ni, kiblat lurus. Kalau tuan-tuan nampak tangan saya ni, sebenarnya kalau sekiranya kita buat macam ni, kan, kita bengkokkan kaki kita macam ni, sebenarnya kita tak dapat pahala sunat. Kecuali kaki kita memang macam ni. Yang jadi peliknya bila solat, bila berjalan macam ni. Tapi bila solat, terbuka lah kaki. Tak, dia sunat untuk menghadap kiblat. Okay? Ataupun mencengkup pula macam tu. Sedangkan masa kita jalan, tak ada pun kita jalan macam ni. Jadi sebenarnya sunat untuk terus menghadap kepada kiblat jari jemari kita. Begitu juga di kaki, begitu juga di tangan kita. Saatnya bila? Semasa kita duduk tasyahud. Lurus menghadap kiblat. Bukan kita memeluk sebenarnya kita punya lutut. Ataupun kita sebutkan kita letakkan di atas paha kita, lurus menghadap kepada kiblat. Sebenarnya macam tu. Okey, satu benda yang penting, walaupun dia bukan merukun, tapi dia menyempurnakan lagi, nampak tertib, kemas solat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan. Okey, wallahu a'lam. Di situ ada pembincangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar, antara sahabat yang bahasa saya ekstrim mengikut apa yang Nabi SAW laksanakan. Ini number one, Abdullah bin Umar, sangat ekstrim mengikut apa yang betul-betul Nabi buat, sehingga Rasulullah wafat pun beliau buat perkara-perkara yang menjadi ingatan beliau dengan Rasulullah. Sikit berkenaan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bila sebut bahawa aku melihat Nabi SAW memulakan sembahyang atau memulakan solat dengan takbir, lalu baginda mengangkat kedua tangannya. Nampak? Ni Rasulullah buat. Okey. Jadi direkodkan perkara itu dan sampai kepada kita. Okey. Jadi inilah mazhab Syafi'i ambil hadis ni, maksudnya atas tafsiran ulama. Lalu baginda mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Diangkat tangan. Okey. Hingga dia, yakni Rasulullah, menjadikan kedua tangannya setentang dengan kedua-dua bahunya. Maksudnya dia angkat kedua-dua bahunya. Maksudnya atas pada kadar itu. Okay. Dan apabila Nabi SAW bertakbir untuk rokak, maka baginda Nabi SAW mengumpamakan seperti tadi. Dan apabila Nabi SAW berkata Sami Allahu liman hamidah, baginda Nabi juga melakukan takbir dengan cara yang sama. Maksudnya sama je tadi. Okay, diangkat ke atas. Daripada itu Nabi buat, dan seterusnya Nabi berkata Rabbana walakal ham. Perbuatan tersebut, mengangkat tangan ketika takbir, maksudnya Sami Allahu liman hamidah. Angkatan itu juga sunat. Okay, bukan sebut saja. Sebut tu sunat lah. Angkat itu juga pun menjadi satu sunat. Sebaik saja kita selepas daripada rokok. Perbuatan tersebut, yakni mengangkat tangan ketika bertakbir, tidak dilakukan ketika hendak sujud. Dan juga ketika mengangkat kepala daripada sujud. Maksudnya daripada sujud ke bawah, kita nak turun tu, kita tak angkat. Okay. Maksudnya angkat sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah, kita angkat lah kan. Kemudian kita nak sujud di bawah, kita tak angkat lagi tangan kita. Begitu juga semasa duduk tasyahud, kita daripada sujud nak bangun, kita tak angkat tangan kita. Okay, dalam solat, pada kedudukan yang sunat untuk kita mengangkat tangan tersebut, pertama semasa takbir, takbiratul ihram, seterusnya semasa i'tidal, seterusnya semasa rakaat yang kedua yang kita bangun daripada tasyahud awal. Itu sunat untuk kita angkat. Okay, dan juga pada ketika rakaat. Itu sahaja. Selain daripada itu kita angkat, hukum dia makruh. Okay, selain daripada yang saya sebutkan tadi, kita angkat, contoh setiap empat-empat rakaat kita Allahu Akbar rakaat, seterusnya itu kita angkat, hukum dia makruh sebab tak ada pun tindakan itu. Jadi 4 sahaja tadi yang boleh kita angkat tangan kita, sahabat-sahabat. Okay, clear kat situ? Wallahu a'lam. Soalan dulu kalau ada. Kita masih lagi dalam sunat hayat yang pertama. Okay, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Seboleh mungkin sempurnakan. So kita angkat. Kita angkat. Kadang-kadang memang ada juga perbezaan. Bila kita tak bersungguh-sungguh tu ada jugalah. Tapi seboleh mungkin kita kembalikan. Kita angkat tangan kita. Walaupun sembahyang sunat.
Wallahu a'lam. Setengah ulama membahaskan angkat tangan itu sebagai satu, kita katakan, iltizam kita, kita serah pada Allah Ta'ala. Kita angkat. Allah Maha Besar dan kita angkat. Kita surrender. Maksudnya Allah Ta'ala Maha Besar, kita sebagai hamba dan kita angkat tangan. Kita mengiktiraf perkara tersebut. Itu dari sudut hikmah inilah yang disyarahkan oleh ulama. Pastinya bukan saja-saja. Okey. Bila sebut Allahu Akbar itu, tidak ada lain yang lebih besar daripada kita, daripada Allah, maka kita mengiktiraf perkara tersebut, so kita angkat tangan. Itu ada beberapa tafsiran ulama dari sudut hikmah. Okey. Seterusnya, meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Itu kaedah dia. So kita letakkan begini. Okey. Ada beberapa kaedah. Imam Ghazali rahimahullah letakkan macam ni. Okey. Letakkan di sini. Kalau segi dia macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tak jadi masalah. Ketiga-tiga itu tadi benda yang betul. Itu hukum dia sunat. Dengan maksud, kalau sekiranya kita berdiri sahaja, tanpa kita meletakkan tangan, solat kita juga sekali lagi sah untuk kita faham. Dalam mazhab Imam Malik, istirsal, maksudnya diletakkan tangan di bawah sahaja. Contoh tengok sahabat-sahabat kita di Afrika, Chad, Senegal, contoh belah-belah Afrika, majoriti sebahagian daripada mereka, majoriti mereka adalah mazhab Malik, Imam Malik, mereka berdiri sahaja. Itu pun ada dalil. Mereka tak letakkan pun macam ni. Datang-datang terus, ya Allahu Akbar, berdiri macam tu. Macam orang tak semayang. Maksud saya, kita kedudukan itu pada pandangan kita lah orang Nusantara, tapi dia solat. Okay? Cuma dalam hadis ni perbincangan berkenaan dengan Nabi SAW mengangkat tangan dan seterusnya Nabi meletakkan tangan itu di atas daripada tangan kiri baginda Nabi yang mulia. Okay? Letakkan macam tu. Imam An-Nasa'i diriwayatkan bahawa kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanan baginda di atas tangan kiri. Kalau nak tahu ada dalil, ni dalilnya. Kenapa tak kiri dulu daripada kanan? Ni dalil dia. Maksudnya Nabi letak atas tangan kiri perkara tersebut, tangan kanan di atas dan di pergelangan tangan kiri Rasulullah. Maksudnya di sini. Pegang macam tu. Kemas begitu. Tetap dari sudut kedudukannya. Okey. Dalam perasan, macam saya sebut awal tadi, semua yang dihimpunkan buat sunat tadi, dia mencantikkan dan memperincikan solat kita lebih berkualiti. Dia ada tertib-tertib dia untuk kita lihat. Walaupun tak, kalau berdiri pun sah, tapi itu untuk memperindahkannya. Okey, wallahu a'lam. Itu sunat hay'ah yang kedua, beserta dengan dalilnya. Yang ketiga, kita lanjutkan sedikit lagi. Okey, iaitu melihat ke tempat sujud. Ini juga satu sunat yang cukup penting, walaupun sebenarnya saya pribadi, subhanallah, kadang-kadang sukar juga untuk kita betul-betul fokus di situ. Tapi ini kaedah ulama bagi untuk membantu kekhusyukan solat adalah di mana mata kita berada. Okey, untuk membantu kekhusyukan solat adalah di mana mata kita berada. Jadi maksudnya mata kita melihat ke mana? Maka dalam kaedah mazhab Syafi'i, melihat ke tempat sujud merupakan sunat hayat, iaitu disebut makruh meliarkan pandangan ke sekelilingnya. Masya Allah. Melihat ke atas atau melihat sesuatu yang berada di hadapan walaupun Kaabah. Nampak? Ini mazhab Syafi'i. Bahkan disunatkan supaya sentiasa mengarahkan pandangan ke tempat sujud melainkan ketika membaca tasyahud. Ini ada perbincangan. Okay, masa tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, dilihat jari kita itu. Masih ada perdebatan ulama, kedua-duanya pun betul. Seterusnya ketika itu pandangan hendaklah ditumpukan ke jari telunjuk yang diisyaratkan membaca tasyahud. Dalilnya adalah seperti mana hadis Nabi SAW dalam riwayat disebutkan di sini. Dalam kitab saya tertinggal. Di sebenarnya ada hadis. Kedudukan isu berkenaan dengan melihat ke tempat sujud itu. Itu sunat. Jadi sepanjang solat, selain daripada perkara tadi, kita tengok tempat sujud, sepanjang itu kita dapat pahala. Itu kaedah dia. Masya Allah. Maksudnya sepanjang kita tengok tempat sujud pada tempatnya, maka sepanjang itu dapat pahala. Ini kita nak sebut bila isu pahala lah. Maka secara berterusan kita akan memperoleh pahala. Sebab itu menghimpunkan kesempurnaan solat ini menatijakan kepada pahala yang besar. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya yang keempat, membaca doa iftitah. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Sebab saya nak saya nak baca beberapa versi yang lain doa iftitah. Tak semestinya ada yang kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sahaja. Kita akan baca yang beberapa riwayat yang lain. Seingat saya ada 13 riwayat
yang diterima oleh para alim ulama berkenaan dengan doa iftitah. Okay, tak semesti kena baca panjang lah. Kalau dalam bab masbuk dan muafiq ada perkiraan doa iftitah yang dibaca pada saatnya makmum itu muafiq. Tapi tak semesti kita baca panjang, kita baca pendek pun boleh sebenarnya. Nanti kita bagi kaedah dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada sahabat-sahabat. Kita berhenti kepada doa iftitah. Nanti kita sambung bulan depan, insya-Allah. Jika tak ada, sebelum kita berhenti, saya suka untuk nak kongsi sedikit dengan sahabat-sahabat sekalian. Yang ini terkeluar daripada bab solat kita. Cuma saya nak sekadar untuk kongsi daripada kitab Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada beberapa amalan yang ringkas yang daripada Nabi SAW dengan hadis yang sahih berkenaan dengan beberapa amalan Rasulullah sendiri pada saat yang berlakunya kesukaran. Maksudnya kalau sekiranya seorang itu berada dalam keadaan susah, kerusingan, sakit, seterusnya kita sebutkan kesedihan, apa-apa saja yang susah, dan setengah riwayat ada perbincangan berkenaan dengan kesusahan yang berat. Maka kita lihat apa yang Nabi SAW laksanakan. Ini sekadar untuk saya tambah sikit lah untuk manfaat kita malam ni. Ini dalam kitab Azkar Imam Nawawi rahimahullah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab kita, wafat 676 Hijrah. Ini kita sebutkan scholar yang cukup terkenal dan juga memberikan banyak sumbangan kepada umat. Sehingga sebahagian daripada guru menyebutkan bahawa Imam An-Nawawi wafat pada usia 44 ataupun 45 tahun, kurang lebih begitu, yang tidak sempat berkahwin, memang tak berkahwin pun, untuk membenarkan ataupun memudahkan penuntut ilmu ataupun kita sebutkan ilmuwan selepas daripadanya berkahwin. Maksudnya apa? Beliau wakafkan diri beliau ni untuk ilmu supaya orang lain senang nanti. Sebab kitab-kitab beliau, susunan-susunan beliau dah memudahkan orang lain mengaji. Itu sedikit kenaan dengan Imam Nawawi. Beliau kumpul, antaranya adalah dalam kitab yang besar ni, berkenaan dengan doa Rasulullah sendiri di saatnya berlakunya kesusahan, yang kita boleh faham tak ada orang yang lebih susah berbanding dengan Nabi SAW dari sudut ujian Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Kalau Nabi pun amal macam ni, apatah lagi kita. Okay? Jadi antara yang dibaca dalam riwayat, antaranya hadis yang daripada Al-Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik, apabila berlaku kesusahan kepada Rasulullah, kata Anas, Nabi baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Nanti boleh Google lah, saya sekadar baca je. Okay? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Berapa banyak nak baca? Bacalah berapa banyak pun. Okay? Dengan kita meletakkan bahawa wahai zat Allah yang maha hidup dan juga maha menghidupkan, maka dengan rahmat Allah Ta'ala, aku ataupun kita memohon pertolongan daripada dia. Minta direct terus. Ini memberikan pengajaran kepada kita, Nabi tidak mohon pertolongan daripada manusia. Nabi minta terus daripada Allah Ta'ala. Sebutkan apa yang nak ditolong tersebut. Tapi diletakkan itu dengan nama-nama Allah Ta'ala. Antara Nabi sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ini kaedah tuan-tuan, sahabat-sahabat. Boleh amal terus. Ini ingat. Antara yang lain juga dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dan juga daripada Abu Hurairah, apabila Nabi berlaku kesusahan, Nabi tadah tangan ke langit. Nampak kaedah Nabi juga. Nabi tadah tangan ke langit dengan Nabi membaca apa dia? Subhanallahil azim. Pendek. Okay? Kalau kita rasa ke situ benda lain yang mungkin kita minta tolong orang, cerita-cerita dengan orang, tinggalkanlah. Kita buat apa yang Rasulullah buat. Angkat tangan, baca Subhanallahil azim. Itu antara amalan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain juga dibaca berkenaan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum sahaja. Ulang perkara tersebut supaya di situ dapat memudahkan apa sahaja yang menjadi kesukaran, kita sebutkan menjadi kesedihan bagi kita, kita minta dengan Allah Ta'ala dengan kita ikut apa yang Nabi SAW ajar. Itu sekadar amalan untuk saya tambah supaya ada manfaat untuk malam ni lah. Wallahu a'lam. Okay. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh berhenti. Okey, kalau saya tak ada, saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sempat hadir pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dan memberikan futuhat serta bantuan dari sudut kita berusaha untuk memperbaiki khususnya ibadat solat kita dengan kita diberi kelapangan untuk kita mengaji dan diberi kefahaman.
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan untuk kita merasakan kenikmatan ibadat kepadanya. Seterusnya Allah Ta'ala boleh menerima amalan kita walaupun pastinya di sana ada kekurangan. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.